Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafifi bin Muhammad Janas, nombor metrik 283224. Bersama-sama kumpulan saya akan membentangkan tugasan kumpulan berdasarkan topik yang telah kami pilih, iaitu hukum permintaan. Kami juga telah sepakat untuk memilih tajuk faktor permintaan dan kenaikan harga petroleum. Tugasan ini telah dilaksanakan bersama Encik Syafi'i Bashar bin Ali Bashar, nombor metrik 283545, Puan Nurul Hidayah binti Ibrahim, nombor metrik 283530, dan juga Cik Kartini Fameza binti Sazali, nombor metrik 283190. Faktor kenaikan harga petroleum. Inflasi bermaksud kenaikan tingkat harga umum secara berterusan apabila harga purata dalam sesebuah ekonomi meningkat. Tingkat harga umum pula bermaksud proses kenaikan harga berlaku secara serentak ke atas pelbagai jenis barang yang diurus niaga dalam sesebuah ekonomi. Ada harga yang meningkat lebih tinggi, meningkat secara perlahan, dan ada harga yang mungkin turun. Inflasi dianggap berlaku apabila harga meningkat secara berterusan secara selama beberapa bulan atau berlanjutan selama beberapa tahun. Inflasi juga mungkin berpunca daripada kenaikan permintaan agregat, terlalu banyak wang mengejar terlalu sedikit barang, atau kenaikan kos pengeluaran. Petroleum, komoditi utama dunia. Petroleum adalah komoditi utama dan terpenting di dunia, menyumbang kepada perkembangan pelbagai industri. Sumber petroleum semakin berkurangan menyebabkan harganya meningkat. Faktor sumber berkurang, permintaan melebihi sumber yang ada, cuaca buruk di negara pengeluar, keadaan yang tidak stabil di beberapa negara OPEC. Apabila harga petroleum meningkat, harga barang di sebuah negara turun meningkat. Harga barang meningkat, kuasa pembeli dan pengguna berkurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafi'i Bashar bin Ali Bashar, nombor metrik 283545. Saya akan membentangkan berkaitan dengan kesan-kesan perubahan harga petroleum. Pertama, peningkatan kadar pengangguran. Kedua, beban kepada mereka khususnya yang berpendapatan rendah. Ketiga, pengeksportan peniaga terhadap pengguna. Keempat, industri perumahan mengalami beban dalam perbelanjaan. Dan yang terakhir adalah inflasi. Antara langkah-langkah untuk mengatasi: 1. Memperbaiki kedudukan kewangan negara dan mutu sistem pengangkutan awam. Penyediaan produk dan servis yang berpatutan untuk para pengguna, peniaga skala kecil dan sederhana. Keempat, menggiatkan kursus dan latihan keusahawanan. Dan paling penting, keempat, bijak berbelanja. Kesan kenaikan harga petroleum. Kenaikan harga petroleum menyebabkan perbelanjaan rakyat Malaysia semakin bertambah. Bagi golongan yang hidup seperti kes pagi makan pagi, kes petang makan petang, ataupun golongan yang kurang berpendapatan, kenaikan ini sudah pasti menimbulkan beban kepada mereka, khususnya kerana kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan harga barang keperluan juga. Kuasa beli mereka juga akan semakin berkurang, yang menyebabkan golongan berpendapatan rendah ini semakin terhimpit. Selain daripada itu, kos-kos untuk membina sekolah-sekolah juga semakin meningkat dan sukar untuk membangunkan sekolah-sekolah di kawasan pedalaman kerana memakan kos pengangkutan yang terlalu tinggi. Perbelanjaan pendidikan juga bagi setiap anak-anak akan meningkat kerana harga buku, perbelanjaan pengangkutan dan bahan-bahan pembelajaran juga akan meningkat disebabkan peningkatan harga petroleum ini. Banyak projek terbengkalai juga yang tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi. Kemudian dari segi ICT, bagi sekolah pendalaman, kemahiran ICT kurang berbanding pelajar di sekolah bandar yang mempunyai banyak kemudahan. Selain dari itu, banyak juga kesan yang diterima akibat daripada kejatuhan harga minyak. Antaranya, pada 1 Disember 2017, ringgit telah ditutup lemah berbanding dolar Amerika Syarikat kerana kejatuhan berterusan harga minyak. Ringgit juga terjejas akibat kejatuhan harga minyak kerana Malaysia selaku negara pengeksport komoditi tersebut telah mencatatkan penurunan pendapatan daripada sektor berkenaan yang mengakibatkan Malaysia menerima impak yang besar, iaitu kejatuhan mata wang ringgit Malaysia. Ringgit juga diniagakan rendah berbanding kebanyakan mata wang utama. Menurut Jonathan Cavenagh, pakar strategi kanan FX dengan Westpac di Singapura, dia mengesyaki bahawa sehingga minyak stabil, ringgit Malaysia berdepan dengan risiko terus jatuh. Berpandukan kadar penurunannya, ada pihak penganalisis meramalkan tidak mustahil akan mencecah pertukaran RM4 Malaysia sama dengan $1.
Dan sudah tentu perkara ini perlu diambil perhatian yang sewajarnya oleh kerajaan bagi mengurangkan tekanan yang dihadapi terutamanya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan kesan isu-isu dunia semasa terhadap pendapatan negara. Hasil kerajaan dari sumber petroleum berkurangan dengan penurunan harga minyak yang akan mempengaruhi perbelanjaan kerajaan. Sekiranya harga minyak berterusan menunjukkan trend tidak stabil pada tahun depan, ia boleh diimbangi dengan pelepasan bebanan subsidi yang ditanggung kerajaan selama ini. Sumber pendapatan negara akan berkurangan tetapi jumlahnya tidaklah sebanyak yang disangkakan kerana Malaysia bukanlah negara pengeksport minyak yang utama di dunia. Sebaliknya, kita lebih banyak mengimport minyak mentah dan petroleum berbanding dengan mengeksport produk tersebut. Pada 2014 pula, minyak mentah yang diimport adalah berjumlah 92.5 bilion berbanding dengan jumlah yang dieksport iaitu sebanyak 87.6 bilion. Oleh yang demikian, kehilangan sumber pendapatan negara, ekoran kejatuhan harga minyak akan ditampung melalui kos operasi kerajaan seperti subsidi minyak yang berkurangan. Pertama, hanya 22% sumber ekonomi Malaysia berasaskan minyak dan gas, bukannya 40% sebagaimana yang digambarkan oleh sesetengah pihak. Kedua, Malaysia adalah negara pengimport bersih minyak, petroleum, bukannya negara pengeksport bersih. Ketiga, yang paling penting, sektor minyak dan gas hanya menyumbang 1% daripada jumlah keseluruhan pekerjaan di Malaysia. Oleh itu, impak terus dari sudut pengangguran amat rendah jika dibandingkan dengan sektor pembuatan dan perkhidmatan yang menyumbangkan 87% jumlah pekerjaan. Kesimpulannya, ekonomi negara mempunyai asas yang kukuh untuk menangani situasi harga minyak rendah. Kerajaan masih mampu menampung kos perbelanjaan pendidikan para pelajar di Malaysia. Di sini kita bolehlah merumuskan pembaharuan harga merupakan komponen yang penting dalam matlamat Malaysia untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan mampan ketika negara berkembang menjadi ekonomi pendapatan tinggi. Bagi mempertingkatkan kemampanan pertumbuhan, pembaharuan harga akan menggalakkan syarikat untuk meningkatkan produktiviti, melakukan inovasi dan bergerak lebih tinggi dalam rantaian nilai selain mengelakkan kebergantungan. Oleh itu, Malaysia akan meraih manfaat daripada ekonomi yang lebih produktif dan inklusif. Lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dan berpendapatan tinggi dapat diwujudkan akses yang lebih luas kepada barangan dan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Sekian, terima kasih.